Sebenarnya memang daripada awal saya apabila UMNO Barisan Nasional berikhtiarkan diri keluar daripada kerajaan JRS, kita telah menyatakan bahawa kita tidak akan bekerjasama dengan JRS sebab kepimpinan JRS ini tidak tulus, tidak ikhlas dan suka menikam kawan dari belakang. Jadi parti sebegini pada saya bukanlah sebuah parti yang kita perlu berunding. Dan sebab itu sehingga pada hari ini saya tidak tampil ke depan untuk berunding dengan JRS ini, tetapi kepimpinan atasan meminta untuk berunding, tetapi bukan saya. Jadi perundingan itu gagal sebab bisik utama kita berunding menghormati rakan-rakan kita, iaitu kursi yang kita menang perlu kita pertahankan, tetapi dia mau yang melompat pun dia kira dia punya. So sebab itu tiada perundingan. So presiden kata sehingga hari ini perundingan antara BN dan PH dan JRS tidak ada perundingan. Jadi alhamdulillah lah, bermakna misi saya untuk tidak bersama-sama dengan JRS ini ternyata dapat direalisasikan sebab dia parti yang saya tidak tahu macam mana mau berunding. Kalau orang suka memutar belit ini, pada saya bukanlah orang yang harus kita. Sebelum membentuk kerajaan, kita ada buat perjanjian dengan mereka, dengan parti. Bukan JRS ketika itu bersatu. Dan dalam perjanjian itu menamakan saya sebagai timbalan ketua menteri satu dan juga menteri kerja raya. Apabila angkat sumpah di istana, dibaca oleh pengacara, saya menteri kerajaan tempatan. Padahal agreement sudah ada. Awal hari pertama dia sudah tipu saya. Dan saya pada ketika itu saya tidak reda, tetapi saya angkat sumpah sebab di depan TYT, depan istana, dalam istana. Tapi selepas saja angkat sumpah, TYT berangkat balik. Dan saya balik ke rumah saya telefon Haji Ji, you tak tukar dalam masa 1 jam, kami Barisan Nasional akan bubar ini kerjaan, kami akan tarik diri. Kemudian? Dan dia tukar. Dari situlah bermulanya cerita penipuan demi penipuan demi penipuan sampai terdesak saya dan rakan-rakan melihat bahawa UMNO dan Barisan Nasional perlu keluar daripada kerajaan ini. Dan alhamdulillah ada hikmah dia, kalau tidak mungkin seluruh pemimpin UMNO pun terlibat dalam video. Terlibat dengan skandal mineral dan sebagainya. Jadi Tuhan ini maha berkuasa, maha adil lah. Ada hikmah dia kami keluar daripada kerajaan itu. Memang Sabah pada ketika ini menjadi tumpuan bukan saja di masyarakat Sabah, tapi di seluruh negara dan juga negara-negara jiran. Betul. Dan jelas bahawa pilihan raya akan diadakan bila-bila masa, yaitu mungkin hari terakhir perlu dibubarkan sendiri yaitu bulan November, lebih kurang 22 November. Jadi sudah tentu Barisan Nasional UMNO Sabah telah melakukan yang terbaik untuk memastikan bahawa parti Barisan Nasional diterima semula oleh rakyat. Dan hari ini pun kita melihat bahawa rata-rata rakyat Sabah inginkan perubahan, yaitu mereka melihat Sabah adalah sebuah negeri yang hasil mahsulnya terlalu kaya raya, tetapi negeri Sabah masih dibelenggu dengan kemiskinan dan 8 daerah termiskin masih kekal dalam data carta negara. Dan ini UMNO Barisan Nasional bertekad, insya-Allah apabila kata diberi mandat untuk memerintah negeri Sabah, maka within 3 years, dalam 3 tahun kita akan menghilangkan data-data kemiskinan di 8 daerah di negeri Sabah ini. Dan ini tidaklah mustahil untuk kita lakukan, sebab pada saya parti politik itu cuma macam satu badan untuk organisasi. Betul. Yang melaksanakan politik itu adalah kepimpinan. Jadi ada juga unsur-unsur bahawa Sabah Pusabahan beri parti tempatan mandat. Sebetulnya parti tempatan di Sabah ini sudah memerintah banyak kali, daripada USNO, daripada Berjaya, daripada PBS sampai ke Warisan. Tetapi nyata Sabah tidak juga berubah, dan Barisan Nasional pun
telah memulakan pemerintahan di Sabah, jelas telah merubah wajah Sabah itu sendiri. Dan cuma dalam Barisan Nasional, saya sendiri pun dalam Barisan Nasional, memang ada kelemahan kepimpinan. Jadi kelemahan kepimpinan itulah yang telah menidakkan sokongan rakyat. Alhamdulillah hari ini Barisan Nasional UMNO itu sendiri telah kita rubah strukturnya secara besar-besaran, di mana pemimpin yang dulu-dulu sudah tidak ada lagi dalam UMNO Sabah, dan saya selaku pemimpin walaupun sudah lama berjuang tetapi baru memimpin UMNO Sabah, dan saya telah membuat berbagai-bagai perubahan dan memberi jaminan kita akan membawa Sabah ini tidak miskin, sebab sumber dalaman, sumber mineral dia pun terlalu banyak. Dan kalau diturukai dengan saksama, ianya akan boleh membawa perubahan kepada rakyat Sabah dan memberi peluang pekerjaan. Tetapi malangnya kepimpinan yang ada pada hari ini, yaitu kerajaan JRS, memulakan penerokaan eksplorasi mineral ini, banyak sudah isu-isu timbul. Belum lagi ada penerokaan secara sah, sudah timbul macam-macam video, macam-macam tuduhan rasuah dan sebagainya. Inilah yang sebenarnya menggusarkan rakyat dan tidak ada keyakinan dengan kerajaan. Sebab itu kita bertekad untuk menambah nilai pendapatan di Sabah ini melalui mineral ini. Kita akan melakukan secara tulus dan mewujudkan satu badan khas di bawah Yayasan Sabah untuk menerokai mineral ini, dan kita akan mewujudkan satu tabung diberi nama Tabung Kekayaan Rakyat Negeri Sabah, dan ini akan kita wujudkan, dan keuntungan itu nanti akan kita pulangkan kepada rakyat Sabah. Yang penting pada saya keikhlasan pemimpin, bukan soal siapa kerajaan, sebab kerajaan itu sendiri pun kalau tidak ada komitmen untuk membangun rakyat, tidak mengubah hala tuju nasib rakyat Sabah itu, akhirnya Sabah ini akan terus menjadi negeri termundur dan termiskin sampai bila-bila 60 lebih tahun. Bayangkan. Jadi saya memang bertekad dengan rakan-rakan untuk merubah keadaan ini, membawa Sabah ke mercu kejayaan yang lebih baik daripada negeri-negeri yang lain. Kita boleh perkotak-katikkan, tidak lagi kita boleh bodohkan. Sebab apabila mana-mana kerajaan saya nampak membuat janji, dia tidak tunaikan, akhirnya dia akan menjadi kerajaan mungkin sepenggal, mungkin tidak sampai. Sebab itu saya selalu menyatakan kepada rakan-rakan saya dalam UMNO dan Barisan Nasional bahawa kita mesti melakukan sesuatu yang kita berkemampuan lakukan. Dan ini tidak mustahil untuk kita lakukan, sebab semua sumber ada, sumber kekayaan itu ada, bukan hanya di laut, di darat. Di mana-mana pun ada kekayaan negeri Sabah. Ini tidak mustahil untuk kita lakukan. Sebab itu saya telah memberikan mereka peringatan. Mana-mana kerajaan suka membuat janji tidak ditepati. Dalam Islam pun sebetulnya kita apabila kita berjanji, kita kena tunaikan janji kita. Kata kena dikota. Kalau tidak, Allah SWT pun akan melabelkan umat Islam yang berjanji tetapi dia tidak tahu itu sebagai munafik. Dia mungkir janji. Apabila mungkir janji, bermakna dia bukan pemimpin yang boleh dipercayai. Jadi kalau kita ingin benar-benar membangunkan sebuah negeri, sebuah negara, kita harus menunaikan janji kita. Sebab manifesto ini, walaupun satu ketika dulu saya terdengar jugalah pemimpin negara kita bawa manifesto ini bukan kitab Al-Quran, boleh diubah. Tapi pada saya janji tetap janji. Sebab itu janji kita dengan Allah, janji kita dengan rakyat. Jadi menjadi tanggungjawab kita melunaskan. Kalau saya kepimpinan, terus teranglah, saya bukan tidak suka sama dia sebab kami ini berkawan. Tapi kepimpinan dia tidak membawa banyak perubahan kepada kemakmuran negeri Sabah. Dia gunakan slogan Sabah Maju Jaya, di atas besar signboard Sabah Maju Jaya, tapi di bawah jalan raya berlubang, air tidak ada, api listrik 1 hari 8 kali mati. Jadi kalau ini kepimpinan dia dan dia menawarkan diri lagi, saya rasa rakyat Sabah telah bijak menilai pemimpin mana yang mereka perlu angkat untuk membawa Sabah ini ke mercu yang lebih baik. Dan kami sebetulnya, Datuk Sapi pun sudah pernah jadi ketua menteri, Haji Ji pun sudah pernah, yang lain-lain pun pernah, saya belum pernah. Jadi why not try me?
untuk kita sama-sama merubah untuk nasib negeri Sabah ini sendiri. Sebetulnya soal menjadi peneraju Sabah ini bukan soal kepimpinan yang perlu ditunjukkan, ianya komitmen dan juga strategi kita. Dan saya dalam manifesto kita nanti insya-Allah kita akan perbetulkan keadaan, iaitu tenaga listrik di Sabah ini 5% saja ekstra dia ataupun yang tidak diguna pakai. Selebihnya diguna pakai oleh local consumer. Di Sarawak dia akan generate tenaga dan dijual ke luar negara, ke Filipina, ke Singapura, ke Sabah, dan dia jual ke Kuala Lumpur. Jadi ini pun menjadi faktor utama. Kenapa ramai belia-belia di Sabah itu berbundung-bundung datang ke Semenanjung, bekerja beratus ribu, lebih kurang 450,000 anak-anak Sabah bekerja di Semenanjung ini, di Pulau Pinang, di Johor, di Melaka, di Kedah, macam-macam. Dan ini akan macam mana dia tidak berhijrah sebab peluang pekerjaan di Sabah tidak ada. Banyak pelabur mau melabur tapi tenaga listrik tidak ada. Api, air bersih tidak ada, jalan raya tidak baik, dan ini kita perlu perbetulkan. Kalau jalan raya baik, air bersih ada, api listrik ada, memang rasa saya Sabah sesuai untuk pelabur-pelabur buat pelaburan. Dan saya akan pastikan bahawa ketiga-tiga masalah di Sabah ini, iaitu air bersih, api listrik, jalan raya ini akan dapat kita selesaikan masalah ini dengan seberapa segera yang boleh. Kalau tidak, Sabah akan terus ketinggalan zaman, seperti tinggal 20-30 tahun ke belakang dengan negeri-negeri yang lain. Jadi ini salah satu strategi kita. Kita juga membuka mencadang untuk membuka lapangan terbang baru. Kita pindah daripada lapangan terbang yang ada ke lapangan terbang yang baru. Kita juga membuka pelabuhan baru, pelabuhan di Kudat. Pelabuhan Kudat ini adalah laluan antara bangsa, dan ini dijangka akan dapat mempertingkatkan ekonomi negeri Sabah itu sendiri. Dan kita akan transformasi Yayasan Sabah dan seluruh JLC di Sabah, dan kita akan memberi education percuma kepada rakyat, kepada pelajar-pelajar negeri Sabah itu sendiri, sampai ke universiti kita ditanggung oleh kerajaan negeri. Banyak janji yang YB berikan ni. Ini bukan janji yang orang kata tidak boleh kita tunaikan, sebab di mana-mana dunia pun pelajaran ni dikasih percuma, pendidikan percuma. Betul. Bukan saja di Brunei, di United Kingdom, di Amerika, tetapi di mana-mana negara saya tahu. Sarawak pun dia bagi percuma. Betul. Kenapa Sabah tidak boleh? Sedangkan Sabah lebih baik daripada negeri-negeri